saleh dan berdakwah. Macam saya sebut tadi, Imam Nawawi, kerana dia hormon ni terganggu, maka apa ganggu? Akal. Sebab tu orang minum arak jadi masan. Untuk bahan kimia luar itu mengganggu hormon tubuh. Kan di bulan Ramadan kita berpuasa, akal kita menjadi lebih tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu bersama saya Muhammad Khair Anwar bin Muhammad Wafa, Mudir Mahat Tahfiz Ad-Dirasah. Menyambung lagi bicara kita dalam siri yang ke-7 pada hari ini, iaitu sihat melalui syariat. Sihat dengan sihat melalui syariat. Baik, dalam kuliah yang lepas kita telah pun selesai dalam rahsia syahadah, rahsia solat, dan kali ini kita lihat rahsia puasa. Hari ini kita lihat tentang rahsia puasa. Baik, jadi puasa ni sebenarnya ada suatu syariat yang Allah Ta'ala tetapkan untuk mendapatkan kesihatan kesihatan akal. Sebenarnya puasa ni adalah suatu syariat yang Allah Ta'ala ciptakan, syariatkan bagi kita untuk mendapat kesihatan akal. Kerana apa? Kerana akal itu kesannya adalah daripada perut. Akal itu sebenarnya adalah berpunca daripada perut. Kerana apa? Kerana akal ini seimbangnya dengan sebab hormon. Kerana hormon itu banyaknya di dalam perut, puncanya. Kita lihat contoh, contoh berkaitan dengan arak. Mengapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan arak? Kenapa? Kerana arak ini akan merosakkan akal, betul tak? Tujuan syariat pengharaman arak adalah untuk hifzul akal, untuk menjaga akal. Jadi kenapa pada arak itu hanyalah suatu bentuk minuman yang bila dia masuk ke dalam badan kita, pergi ke perut kita, tiba-tiba yang rosak itu akal. Bukankah sepatutnya yang rosak itu perut? Kita diharamkan minum arak untuk pelihara perut. Sebab dalam arak tu ada apa? Ada bahan-bahan seperti alkohol contohnya kan. Tetapi sebenarnya bukan secara langsung pergi kepada perut, tetapi sebenarnya dia pergi kepada akal. Kerana apa tadi? Nak sebutnya pasal hormon ni adalah apa? Kalau kita takrifkan hormon dulu. Hormon tu dulu adalah apa? Bahan kimia semula jadi tubuh.
Hormon ni adalah bahan kimia semula jadi tubuh. Jadi hormon ni dalam badan kita banyaklah tempat dia, ya, pada kelenjar-kelenjar kan. Pada kelenjar-kelenjar tubuh kita. Tetapi antara yang paling banyak letaknya di mana tadi? Di dalam perut. Ya. Jadi sebab itu apabila bahan kimia yang original ini ada dalam perut, menyebabkan akal kita menjadi seimbang, ya, sebab yang dalam perut tu punya hormon ialah yang bersifat semula jadi, maka dia harmoni dengan akal kita. Maka sebab itu akal kita jadi seimbang, ya. Apabila hormon tu terganggu, maka akal jadi tidak seimbang. Ibarat kata perut ni adalah input, akal ni dia punya output. Contoh mudahlah bagi orang yang makan tom yum, ya, seseorang yang tidak biasa dengan monosodium glutamate ataupun kita panggil sebagai Ajinomoto, ya. Baik, jadi orang yang hidupnya tidak biasa dengan monosodium glutamate ataupun Ajinomoto tadi, ditakdirkan diajak oleh kawannya untuk pergi kedai makan, ya. Contohnya kedai, ya, Khadim Tom Yum contohnya kan, pergi Khadim Tom Yum makan. Ya, memang orang kata kedai Tom Yum tu sedap. Rupa-rupanya kerana dia masukkan banyak perasa ataupun monosodium glutamate tadi. Apakah monosodium glutamate tu? Ialah bahan kimia. Ya. Okey, monosodium glutamate ni, ya, adalah apa? Bahan kimia, betul tak? So bila kita makan tom yum tadi yang mengandungi banyak bahan perasa, iaitu monosodium glutamate, yang merupakan salah satu daripada bahan-bahan kimia, masuk ke dalam perut kita, betul tak? Ya, jadi kita makan tom yum tu yang ada Ajinomoto, ya, maka ada sebahagian orang akan pening kepala, betul tak? Mana orang yang tak biasa makan Ajinomoto, bila makan makanan yang ada Ajinomoto ni, lepas makan, rasa pening kepala lah. Ya, dia tengok kedai tu pun macam berpusing-pusing contohnya. Pelik tak? Ya, nak ceritanya tom yum tu masuk ke perut, tapi yang pening tu kepala. Nampak tak? Sepatutnya bila makan tom yum yang ada Ajinomoto, yang pening tu patut perut lah. Peningnya perut aku, betul tak? Tapi tidak, yang pening tu kepala. Kerana apa? Sebab hormon yang ada di dalam perut merupakan bahan kimia semula jadi tadi, telah diganggu oleh bahan kimia luaran yang menyebabkan struktur kimia hormon tu terganggu, dan secara efek langsungnya akan menyebabkan kepala jadi pening, setengah tu jadi mengantuk, setengah tu tak boleh berfikir dengan baik. Begitulah juga dengan arak. Sebab arak ni dalam dia salah satunya, contohlah, ya, adanya apa tadi? Ya, ada bahan-bahan kimia seperti alkohol contohnya. Sebenarnya arak ni diharam bukan pasal alkohol itu, pasal struktur bahan dalam tu dah jadi kimia yang berbahaya. So bila minum arak tu pergi ke perut, betul tak? Arak pergi ke perut. So dalam perut ni ada apa? Hormon. Apakah hormon tadi? Bahan kimia semula jadi tubuh yang telah bercampur dengan bahan kimia daripada arak, iaitu alkohol. Maka bila hormon ni terganggu, maka apa ganggu? Akal. Sebab tu orang minum arak jadi mabuk. Nampak tak? Mabuk tu kat mana? Perut mabuk ke kepala mabuk? Kan? Jadi yang mabuk tu di kepala.
bukan mabuk perut. Tapi arak tu turun ke perut, betul tak? Minum arak turun ke perut, tapi yang mabuknya kepala. Begitulah. Sebab perut ni input dia. Disebabkan dalam perut adanya hormon-hormon yang semula jadi, ya, yang bila perut tu masuk bahan yang baik, maka akal fikiran kepala otak tadi jadi baik. Tapi bila dah masuk bahan-bahan yang rosak, contohnya masuk Ajinomoto ataupun masuknya arak tadi dengan bahan kimianya yang merosakkan struktur hormon yang original, maka akal pun terganggu. Faham tak faham? Ya, faham ke faham? Ya. Jadi sebab itu kalau kita lihat orang perempuan, ya, orang perempuan ni yang paling banyak hormon, ya, paling banyak perubahan hormon. Ya, hormon dia sering kali terganggu. Kerana apa? Kerana contohnya datang bulan, period, kan? Jadi bila berlakunya period, kedatangan haid, berlaku perubahan hormon. Ataupun ketika dia mengandung, maka akan berlaku perubahan hormon. Jadi kita lihat macam mana gaya akal pemikiran orang perempuan, dia akan berubah. Ya, bila start dia nak datang bulan je, akal dia dah terganggu. Dia dah jadi cepat marah, dia jadi tiba-tiba sedih, ya, tiba-tiba macam-macam lah. Kita tak dapat nak anggarkan macam mana respon dia. Faham tak? Kerana apa? Berlaku perubahan hormon. Sebab itu apabila dia mengandung pun sama juga, ya. Katalah 3 bulan awal mengandung tu, ya, rasa mual, muntah, ya, perasaan dia tidak stabil, sekejap-kejap rasa sedih, kejap-kejap rasa marah, kejap-kejap tergelak sorang-sorang contohnya, kan. Jadi bagaimana perubahan akal itu berlaku? Berpunca daripada perubahan hormon. Di mana banyak hormon? Banyak di kawasan perut kita, ya. Jadi sebab itu dengan berpuasa maka kita menahan bahan-bahan asing daripada masuk ke perut kita. Betul tak betul? Jadi dengan kita berpuasa, kurang tak Ajinomoto masuk dalam perut? Kurang, kan? Kita kurang makan makanan yang tidak elok, kan? Sebab tu kita bulan puasa kan makannya yang bagus-bagus, seperti makan kurma, ya, contoh minum susu sebagai contoh, ya. Mungkinlah sebahagian daripada kita yang beli di bazar Ramadan ni, mungkin akan terkesan jugalah kerana minum air yang banyak pewarna, ya, yang color merah, color hijau, color biru, ya, ataupun banyak makan makanan bergoreng, itu pun ada juga kesan, tapi kuranglah berbanding hari biasa kita bulan yang tak puasa. Sarapan pagi makan dah jumpa Ajinomoto, makan tengah hari jumpa Ajinomoto lagi, makan malam Ajinomoto lagi, ya, minum malam Ajinomoto lagi. Jadi kesan untuk bahan kimia luar itu mengganggu hormon tubuh badan kita lebih kerap di bulan lain daripada Ramadan, ya. Tetapi di bulan Ramadan, ya, efek bahan-bahan kimia yang boleh merosakkan hormon kita sangat kurang, menyebabkan di bulan Ramadan kita berpuasa, akal kita menjadi lebih tajam, lebih fokus, ya, lebih teratur lah, ya. Sebab itu kita lihat para ulama sebelum mereka nak menulis kitab, banyak yang berpuasa sunat, ya. Sebab dengan berpuasa sunat itu dia buangkan segala bahan-bahan kimia yang luar, yang ada hanyalah bahan kimia yang semula jadi, menyebabkan akalnya menjadi fokus dan fikirannya lebih terang, dia lebih jelas. Nampak tak? Ya, sebab tu siapa yang rajin puasa sunat Isnin Khamis, fikiran dia tu akan lebih nampak, ya, kematangannya ataupun lebih banyak fokusnya, lebih banyak idea-idea yang baik, ya, yang bernas akan terhasil melalui orang yang
berpuasa. Ya. Jadi kerana itu kita kena menjaga akal ini melalui makanan. Ya, melalui makanan. Sebab itu kita kena banyak makan yang apa? Yang natural. Ya, berbanding yang kita makan sekarang ialah banyak yang proses, ya. Banyak makanan yang proses. Sebab natural ni datang daripada mana? Daripada ciptaan Allah. Betul? Ya. Contohnya daripada pokok-pokok, ya, yang kita makan sayur, yang makan buah-buahan, ya, semua ni natural. Ya, yang ada kita panggil sebagai vitamin. Ya, ikutkan sebenarnya makanan kita yang natural ni lah yang mengandungi tenaga, elektron. Ingat tak cerita elektron awal dulu? Sebab tumbuhan-tumbuhan semula jadi membesarnya dengan matahari. Ingat tak dalam bab solat dalam siri yang lepas, matahari ini adalah sumber elektron. Jadi apabila cahaya matahari memancarkan tenaganya, elektronnya, berlakulah proses fotosintesis. Sebenarnya proses fotosintesis itu ialah daun-daunan menangkap cahaya matahari. Jadi daun-daun ni berfungsi macam solar panel. Ingat tak dalam bab solat itu? Solar panel, dia tangkap cahaya matahari, dia tukar menjadi elektrik, kan, menyebabkan lampu boleh menyala. Jadi makanan natural ni sebenarnya mereka ni sebagai pembekal tenaga. Mereka tangkap cahaya matahari, simpan dalam daun, simpan dalam buah. So bila kita makan, cahaya matahari akan masuk dalam tubuh kita, membekalkan tenaga, khususnya kepada akal kita. Ya. Ibarat kata bila akal banyak masuk makanan-makanan yang natural, yang bertenaga, maka dia akan banyak memikirkan kepada apa? Kepada akhirat. Ya. Senang kata ni, bila masuk makanan natural yang bersifat tenaga, maka otak, ibarat kata tadi, otak, ya, bila masuk banyak natural, otak akan menjadi akal. Bila masuk, yang ni otak, bila masuk banyak yang proses yang bersifat proton, jasad saja, maka dia akan keluar menjadi nafsu. Ya, output dia ialah nafsu. Otak ni kira sebagai daripada tempat dia lah, ya, sebagai stesen dia. Jadi makanan yang natural, yang penuh dengan vitamin, yang penuh dengan elektron tenaga, bila masuk ke dalam badan kita, ya, ibarat kita masuk dalam perut, kan, masuk dalam perut, ya, dia cerna, dia keluar pada otak. Bila yang natural, output dia akan jadi akal yang berfikir untuk akhirat, ya, berfikir untuk ibadat. Kalau yang masuk tu benda bahan proses, bahan yang tidak manfaat, masuk kepada perut, lepas tu perut pergi transfer ke otak, dia akan bawa kepada nafsu yang cerita tentang mencari dunia sahaja. Nampak tak? Itulah ceritanya. Ya. Jadi sebab itu puasa ni matlamat dia lah untuk memelihara akal. Sebab akal ni berfungsi dengan hormon yang semula jadi, ya, akan menghasilkan akal yang berfikir tentang akhirat. Jadi bila masuk benda-benda yang kimia luar yang tidak berapa seimbang, masuk dalam perut, ganggu hormon, khususnya bahan-bahan proses, kan, bahan proses kan banyak kimia, kan. Makanan proses banyak bubuk pewarna, perasa pengawet, jadi banyak kimianya masuk ke perut, ganggu hormon. Otak kita akan keluar jadi nafsu yang hanya fikirkan tentang dunia.
Ya, sedangkan kalau masuk benda natural yang mengandungi vitamin, tenaga, elektron yang baik masuk ke perut, perut transfer otak, otak akan keluarkan akal yang banyak memikirkan tentang akhirat. Ya. Jadi inilah sebenarnya. Ya. Dan 4 perkara yang perlu kita perhatikan dalam menentukan amalan kita, ya, supaya mendapat akal yang baik. Yang pertama ialah tentang bahan, ya, bahan makanan itu mestilah yang halal. Kemudian sumber duit kita beli makanan mestilah halal. Kemudian proses untuk menyediakan makanan itu pun perlu halal. Dan yang akhir sekali, kuantiti yang bertepatan dengan syariat. Jadi faktor halal ni sebenarnya ada 4. Selalu kita menentukan bahan saja. Oh, ini apa? Ni ayam, halal. Ni apa? Ni babi, haram. Bukan. Betul-betul, tetapi sebenarnya penentuan halal tu ada 4 ukuran dia. Terutama halalan thayyibah ni. Ya, thayyiban ni. Ya, halalan thayyiban mesti menentukan bahannya halal, sumber duitnya halal, prosesnya halal. Contoh ayam halal, tapi bila nak masak tu bubuh dengan wine ke, bubuh dengan, ya, apa-apalah bahan apa ni, lemak-lemak khinzir, ya, lat ke apa sebagainya, ya, maka proses bercampur dengan haram, maka bahan jadi haram juga. Termasuk juga kuantiti. Ya, kuantiti. Walaupun contohnya yang kita makan tu ayam, sumber duitnya pun halal, prosesnya pun halal, tapi kita seorang makan 3 ekor ayam. Ya, maka kuantiti yang berlebih juga akan merosakkan, ya, sifat halal tu. Ya. Jadi beginilah, ya, sebenarnya rahsia pada puasa adalah untuk mengawal akal, ya. Jadi mudah-mudahan dapat kita manfaat dalam ilmu yang berkaitan dengan apa ni, rahsia puasa dalam pembentukan akal manusia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa dalam siri yang berikutnya berkaitan dengan zakat.